Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton setia Cergas Bersama Jurulatih. Sedar tak sedar kan, sepanjang penyiaran ni kita dah bawakan 8 orang jurulatih SSM yang telah bawakan 8 alatan yang berbeza untuk kita lakukan senaman di rumah. Dan sebelum ni kita dah bawakan bekas atlet kebangsaan, kita ada pemegang rekod kebangsaan, kita juga pernah bawakan ketua jurulatih negara dan kita pernah bawakan juga bekas kapten hoki dan bola jaring negara. Jadi untuk episod kali ni, siapakah jurulatih SSM kita? Sebenarnya kan, jurulatih ni Mara memang ternanti-nantikan kehadiran beliau ke studio. Sebab Mara dah tengok dah coach ni beraksi dalam kemahiran sukan. Orangnya sangat peramah, sangat berpengalaman dan setiap penjelasan yang diberikan sangatlah jelas dan mantap. Jadi tanpa buang masa, jom kita berkenalan dengan Pengetua Sekolah Sukan Bukit Jalil sendiri, Coach Isnin. Ya adik-adik, hari ini kita sangat bertuah sebab dapat bersama dengan Pengetua Sekolah Sukan Bukit Jalil ini sendiri. Dan memang pasti ada dalam kalangan adik ni dah rindu dah dengan coach sebab sebelum ni kan tengok coach dekat kemahiran sukan kan. Tapi untuk adik-adik yang belum mengenali coach, boleh tak coach perkenalkan diri dulu kepada adik-adik? Nama saya Isnin bin Mahdi. Saya bertugas di Sekolah Sukan Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Dan saya juga merupakan salah seorang jurulatih kebangsaan bagi sukan olahraga. Sebenarnya coach, apa perbezaan sekolah biasa dengan sekolah sukan ni? Sekolah sukan ni merupakan sekolah khas yang ditubuhkan untuk melatih atlet murid. Di mananya dia dari segi mengimbangkan antara latihan yang bersistematik dengan akademik. So perbezaan dia memang sangat nyata lah. Dia merupakan seperti sekolah berasrama penuh, tetapi dia bukan macam konsep asrama penuh. Dia adalah lebih berkonsepkan penumpuan lebih kepada sukan, tetapi akademik pun tidak diabaikan lah. So tu coach cakap student athlete sebab masih lagi belajar sukan dan tapi pelajaran masih lagi diutamakan. Betul kan coach? Betul. Masih lagi mengambil semua peperiksaan seperti biasa semua, betul? Betul. Jadi hari ni coach datang ke studio ni nak ajar apa? Apa alatan kita ni coach untuk hari ni? Okey, hari ni saya akan memperkenalkan beberapa aktiviti ataupun latih tubi yang menggunakan ankle weight. So maknanya ankle weight ni kita akan gunakan, biasanya sebut ankle weight tu maknanya di kaki. Tetapi hari ni saya akan dedahkan maknanya ankle weight ni boleh guna di tangan. Kita boleh buat untuk core pun boleh pakai ankle weight. Untuk abdominal boleh dan nanti kaki. So kombinasi pun ada. So jangan lupalah untuk mengikuti episod seterusnya lah. Episod kali ni bersama dengan coach ni kan. Jadi tak nak buang masa, pasti adik-adik di rumah dah bersedia. Coach pun nampak dah sangat bersedia ni. Jadi jom kita teruskan warm up session bersama dengan Coach Isnin. Okey, terima kasih. Okey, bagi sesi memanaskan badan, saya akan memperkenalkan dua aktiviti memanaskan badan, iaitu yang pertama kita akan mulakan dengan jogging ataupun berlari anak setempat. Kita jogging on the spot. Okey, saya akan tunjukkan, mudah saja. Kita mulakan dengan apa? Berlari setempat saja. Pastikan lutut diangkat sedikit. Tangan dihayun di sisi. Okey, kalau saya tunjukkan dan sisi pula. Okey, kita akan lakukan lebih kurang dalam 30 saat. Okey, kalau dah bersedia, okey, kita akan saksikan dua talent ini untuk melakukan aktiviti yang pertama. Okey, sedia, mula. Okey. Angkat lutut sedikit. Senyum, jangan stres, relax kan, hayunkan tangan, tak perlu hayun terlalu tinggi. Okey. Stop. Okey, rehat dulu kan. Kita relax-relaxkan muscle kita, otot-otot kita. Okey, kalau dah bersedia untuk set yang kedua. Sama juga 30 saat. Okey, sedia? Mula. Jangan terbuka sangat kaki tu. Pastikan lutut dan hujung kaki ni menghadap ke hadapan. Okey. Okey.
Okey, cukup. So, itu adalah aktiviti memanaskan badan yang pertama, iaitu kita jog on the spot. Dari segi aspek keselamatan, pastikan adik-adik ataupun murid-murid melakukan aktiviti memanaskan badan terlebih dahulu sebelum kita melakukan exercise ataupun aktiviti yang saya perkenalkan tadi. Yang kedua ialah sekiranya hendak membeli atau menggunakan beban ini, pastikan pilih beban yang bersesuaian dengan dengan beban yang dengan keupayaan adik-adik semua. So jangan kita pilih yang berat dan sebagainya, nanti perlakuan kita ataupun boleh mendatangkan kecederaan kepada tangan ataupun kaki adik-adik semua. Kita akan memperkenalkan kepada adik-adik semua peralatan yang akan digunakan untuk episod kali ini, iaitu ankle weight. Kalau adik lihat, ini adalah ankle weight. Kebiasaannya kita bila sebut ankle tu maknanya mana? Di pergelangan kaki, betul? So biasanya kita akan pakai di pergelangan kaki sebagai untuk latihan rintangan. Tetapi untuk episod yang kali ini, episod yang pertama, saya akan pelbagaikan, variasikan penggunaan ankle weight ini, iaitu kita akan gunakan di tangan seperti ini. Jangan risau, ia adalah selamat dan ia merupakan latihan rintangan ataupun latihan bebanan untuk meningkatkan daya otot ataupun kekuatan. Dan adik-adik pastikan bahawa kalau membelinya di pasaran, pastikan maknanya beban ataupun berat itu yang sesuai. Kalau lihat ini yang saya punya, yang berwarna hijau ini 0.5. Kalau tanya untuk perempuan dan sebagainya, agak sesuai lah. Yang seperti Abang Ash pakai ni, dia 1 kilo. Seperti Abang Nazri pakai, ni agak berat, 2 kilo. So, sesuaikan dengan berat ataupun bebanan ni. So, adik-adik perlu pilih dengan bijak lah. Okey, kita akan lakukan aktiviti. Saya akan tunjukkan selepas ini. Kita pakai di pergelangan tangan. Ketat ataupun longgar, ikut keselesaan. Okey, nampak adik-adik? Ada di pergelangan tangan kita. So, kita akan mulakan dengan aktiviti yang pertama, iaitu forward reach out. Dalam kedudukan kaki seluas bahu. Okey, badan dalam keadaan lurus, tangan di sisi dahulu. Kita bengkokkan siku kita 90 darjah. Pastikan permukaan tangan ini dibuka ke atas. Okey, mudah saja. Pergerakan seterusnya, kita luruskan tangan dan pastikan permukaan ini menghadap ke atas, ke hadapan. Ini kita namakan forward reach out. Dan kita balik kepada posisi asal. Okey, kita akan lakukan 10 ulangan. 1, 2, okey, kedudukan sisi saya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kita akan mulakan bersama Abang Ash dengan Abang Nazri. Okey, kedudukan posisi, kaki seluas bahu, pandang ke hadapan, buka permukaan tangan, kedudukan 90 darjah, 10 ulangan. Sedia, mula. Okey, forward reach out. Okey, ke depan, ke belakang. Pastikan siku dalam keadaan yang lurus. Okey, kiraan sendiri 10. Kalau sudah 10, berhenti sendiri. Okey, rehat dulu. Okey. Beban berat kan? Agaklah kan? Okey, yang ni okey. Kita relax sekejap. Okey, tarik nafas dulu. Okey, kalau dah bersedia, set yang kedua seperti biasa, 10 ulangan. Sedia, mula. Okey, Ash, jangan rapat sangat, Ash. Maknanya ke depan. Okey. Luruskan siku. Okey, otot yang terlibat ialah otot bicep dan deltoid. Kita akan rasa regangan di bahagian mana? Di bahagian bicep dan deltoid kita. Okey, itu adalah
aktiviti yang pertama, iaitu forward reach out. Aktiviti yang seterusnya, aktiviti kedua ialah reach in. Okey. Kita mulakan dengan seperti biasa juga, kedudukan berdiri, lurus, kaki seluas bahu. Okey, kali ini kita angkat tangan lurus, tapak tangan dibuka ke atas, luruskan siku ke hadapan. Okey. Sekarang kita cuba reach in. Maknanya kita cecah ke dalam. Okey, bawa tapak tangan kita, pergelangan tangan kita ni ke badan. Okey. Pastikan kedudukan siku kita paras bahu. Jangan terturun ataupun tertinggi sangat. So, kedudukan lurus, paras bahu. Okey, kita akan lakukan 10 ulangan juga. Okey, saya tunjukkan. 1, 2, 3. Okey, kalau dari segi sisinya, kalau adik-adik tengok. Okay, pastikan jangan terturun, pastikan hold kedudukan ini. Kekalkan kedudukan paras bahu. Okey, kalau dah bersedia, boleh lakukan. Okey, kita mulakan 10 ulangan. Okey, sedia, mula. Okey, tapak tangan. Okey, siku. Okey, bagus. Senyum sikit, jangan kan? Kita mesti melakukan aktiviti ini dengan apa? Dengan keseronokan. Okey, kalau dah 10 berhenti. Okey, relax dulu kan. Kita ada beban di pergelangan tangan ni. Okey, kalau dah bersedia, kita mulakan set yang kedua. Sedia? Luruskan siku. Okey, mula. Okey, pastikan adik-adik perlakuan tu tidak terlalu laju dan tidak terlalu perlahan. Tengok tempo Abang S ni. Kan? 1, 2, 1. Kan? Sederhana punya tempo. Okey, cukup. Itu adalah aktiviti yang kedua, iaitu reach in. Okey, aktiviti yang ketiga menggunakan ankle weight, iaitu bahagian upper body. Tumpuan utama ialah untuk membina daya tahan otot ataupun kekuatan otot bicep dan deltoid. Okey, adik-adik. Okey, aktiviti yang ketiga ialah reach up. Kedudukan yang sama, berdiri seluas bahu, badan dalam lurus, pandang ke hadapan, tangan di sisi dahulu. Okey, kita kedudukannya macam seperti tadi yang kedua tadi. Tangan diluruskan hadapan, permukaan tangan dibuka ke atas. Okey, lengkupkan 90 darjah siku kita. Okey, reach up ini kita akan gerakkan ke atas ke bawah sedikit. Okey, dalam kiraan 10. Saya tunjukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kedudukan sisi kita. Okey, mudah kan adik-adik? Okey, kalau dah bersedia, Ash dengan Nazri, kita akan mulakan 10 ulangan. Posisi permulaan, naikkan sikit siku. Okey, paras. Ash, naikkan sikit lagi. Okey, sedia, mula. 10 ulangan. Okey, reach up. Okay, jangan terlalu tinggi sangat. Okey, reach up. Okey, good. Bagus. Buka dada sikit. Okey, dada dalam keadaan apa? Buka. Relax. Okey. Pernafasan seperti biasa. Jangan tahan pernafasan semasa kita melakukan aktiviti ini. Okey. Rehat dulu. Buatkan longgarkan sikit badan. Swing-swingkan tangan sikit. Tarik nafas sikit.
Okey, Cik Nazri. Okey, kalau sudah bersedia, kita mulakan dengan set yang kedua. Seperti biasa, 10 ulangan juga. Sedia? Mula. Okey, reach up. Okey, pastikan pembukaan tangan menghadap apa? Ke bahagian badan kita, muka kita. Kita reach up. Okey, perlakuan yang kemas. Okey, pernafasan jangan tahan. Bernafas seperti biasa. Okey, itu adalah aktiviti yang ketiga, iaitu reach up. Aktiviti yang seterusnya, iaitu aktiviti yang keempat, ialah kita namakan sebagai Arnold Press. Okey, mudah. Saya akan tunjukkan caranya. Seperti biasa, posisi permulaan, kaki seluas bahu, badan dalam keadaan lurus, tangan di sisi dahulu. Sekarang, kita angkat tangan kita ke hadapan dahulu. Okey, kita bengkokkan siku kita 90 darjah. Okey, pastikan apa? Permukaan tangan kita menghadap sesama permukaan tangan ni. Okey. Sekarang kita akan dalam posisi ni, siku paras bahu dan pergerakan kita ke belakang sehingga ke sisi kiri dan kanan badan kita. Okey. Sekarang pergerakan kita ialah ke belakang, jangan terlalu ke belakang, maknanya sehingga sisi saja, dan ke hadapan sehingga menyentuh. So ini kita panggilkan Arnold Press. So kita akan lakukan seperti biasa, iaitu 10 ulangan. So adik-adik pastikan jangan siku kita bila kita lakukan tu dia terturun ataupun dia tertinggi. Pastikan kekalkan kedudukan paras paras bahu kita. Okey. Ini adalah Arnold Press. Okey, kalau dah bersedia, kita akan mulakan sesi permulaan kita. Okey, tangan di sisi dahulu. Okey, sedia. Siku paras bahu. Tinggikan sikit, Ash. Okey, 10 ulangan. Sedia? Mula. Okey, betul. Okey, otot yang terlibat adalah 1, deltoid. 2, kita punya bicep. Nombor 3, kita punya pectoralis major kita, bahagian dada kita. Okey. Okey, satu pelakuan yang cantik. Okey, teruskan. Okey, pastikan paras pernafasan seperti biasa. Jangan tahan pernafasan. Okey, rehat dulu. Okey, bernafas dulu, relax dulu. Kita relax dulu. Gerak-gerakkan kaki dahulu. Jangan terlalu stres. Okey, kita akan mulakan dengan set yang kedua, 10 ulangan juga. Sedia? Posisi permulaan. Mula. Okey, pastikan jangan terlalu ke belakang. Okay, hanya ke sisi dan berhenti. So, pergerakan adalah pergerakan tempo sederhana. Jangan terlalu laju dan jangan terlalu perlahan. Dan adik-adik ingat, beban yang kita gunakan pun kena pastikan ikut keupayaan kita sendiri. Jangan ambil terlalu berat beban dia ataupun terlalu ringan. So, itu adalah aktiviti yang keempat, iaitu Arnold Press.
Sebenarnya Mara tak tahu pun yang kita boleh menggunakan ankle weight dekat tangannya. Selama ni kita pakai dekat kaki kan. Jadi hari ni kita tahu yang ankle weight boleh dipakai di tangan. Dan macam-macam lagi yang kita tak tahu pasal ankle weight. Jadi untuk trivia hari ni Mara nak kongsikan 2 manfaat utama menggunakan ankle weight sebagai senaman harian. Yang pertama, semestinya ia mampu menguatkan otot-otot badan kita. Sebab dengan memakai ankle weight di tangan ataupun di kaki, kita akan menggunakan tenaga yang lebih banyak untuk membuat setiap pergerakan. Dan ini akan meningkatkan metabolisme badan kita dan membakar kalori dengan lebih banyak. Yang kedua, sebenarnya ankle weight ni ada manfaat kepada jantung kita. Sebab dengan melakukan pergerakan, jantung kita akan mengempam darah dengan lebih pantas sekaligus menyerap oksigen dengan lebih baik. Dan itulah trivia kita untuk episod kali ini. Bagi aktiviti menyejukkan badan ataupun cooling down, saya akan memperkenalkan 2 aktiviti regangan secara statik. Okey, maknanya kita akan lakukan aktiviti itu dalam kiraan 10 saat. Okey, aktiviti yang pertama ialah tricep press ataupun tricep stretch. Okey, kita pastikan kedudukan kaki seluas bahu, badan keadaan lurus, angkat tangan kiri dan kita tarik perlahan dan hold kiraan 10. Okey, kira dalam hati 10 saat. Okey, tukar. Sama juga. Tangan sebelah kanan pula. So pernafasan seperti biasa adik-adik. Jangan tahan pernafasan, kita bernafas seperti biasa. Dalam hati kita kira 10 saat. Okey? Kalau sudah bersedia, kita akan lakukan bersama aktiviti regangan secara statik yang pertama ialah tricep stretch. Okey? Tangan kiri dahulu. Okey, cuba tarikkan perlahan. Cecah ke belakang. Okay, pandang ke hadapan. Senyum. Bernafas seperti biasa. Dalam kiraan 10 saat. Okay, kalau dah selesai. Okay, kita lakukan tangan sebelah kanan pula. Okay, Cik Nazri. Cuba. Ke belakang lagi. Kalau boleh ke bawah lagi lah. Okay, relax. Okay, adik-adik akan rasa regangan di bahagian apa? Otot tricep kita. Otot tricep kita. Sebab tadi aktiviti yang kita lakukan tadi banyak menggunakan apa? Bicep, tricep, pectoralis major kan, shoulder kita dan sebagainya. Okey? Kita relax dulu, gerak-gerakkan. Okey? Gerak-gerakkan tangan dulu. Ash, gerakkan. Okey, relax, bernafas. Okey. Kita lakukan sekali lagi. Untuk ulangan kedua sama juga dalam kiraan 10 saat. Okey? Sedia? Mula. Okey, tarik. Pastikan. Okey. Terasanya regangan di bahagian otot tricep adik-adik. Okey, 10 saat. Okey, tukar. Tangan sebelah lagi, tangan sebelah kanan pula. Okey. Itu adalah aktiviti regangan yang pertama iaitu tricep stretch. Terima kasih adik-adik sebab dah setia bersama kami di slot aktif Didik TV KPM. Tapi sebelum kita nak berpisah dengan adik-adik, boleh tak coach ceritakan kalau tak ada ankle weight ni, macam mana kita nak gantikan dia? Kalau tak ada ankle weight, boleh kita tak gunakan bebanan pun tak apa. Tapi kalau kita nak buat exercise ni kerana kita nak ada rintangan atau bebanan, kita boleh ambil contohnya mineral botol air kan, kita letak air kan. Kita boleh lakukan. Asalkan ada bebanan lah. Asal ada bebanan, tapi kalau tanya saya dia mesti selamat dan sesuai lah. Dan apa kita punya objektif pembelajaran hari ini? Objektif hari ini adalah aktiviti ataupun exercise ataupun latihan yang menggunakan peralatan iaitu yang saya sebut tadi ankle weight. Tetapi ankle weight ini kita boleh variasikan. Kita boleh gunakan untuk di tangan. Kita boleh guna di kaki, dan kalau adik-adik tengok biasanya kalau sebut ankle weight maknanya apa? Di ankle. Di ankle saja. Oh tak. Tetapi kita boleh gunakan di tangan sebab kita boleh clip dan grip dia. Dan tetapi kena ingat
jangan pilih ataupun beban yang dipilih itu tidak bersesuaian. Terlalu berat lah ni. Jadi sebenarnya untuk episod kali ni kita pengenalan lah kepada Anchor Weight ni kan. Ya, saya. Jadi adik jangan risau, esok kita masih lagi akan bersama dengan coach untuk 4 lagi episod menggunakan alatan yang sama iaitu Anchor Weight. Jangan risau esok ada lagi dalam Cergas Bersama Jurulatih. Tapi coach, sebelum tu apa tagline coach? Tagline saya, ingat, no pain, no gain. Wah, jumpa esok semua. Bye. Didik TV KP